Memang susah kan ikut kan. Sebab kita tak pernah sampai, kita tak pernah tengok. Jadi tu susah, kita kena banyak buat searching internet, download gambar macam-macam. Bahan yang kita gunakan kayu, besi dan fiberglass. Cat adalah cat yang memang untuk marine grade. Mengikut apa pembuatan boat fiberglass sekarang. So standard itu kita pakai. Jarak daripada kawasan terumbu karang pun lebih daripada 50 meter. Buat peminat aktiviti selam skuba, Pulau Bidong di Terengganu menjadi antara lokasi tumpuan. Dunia sunyi di bawah gelombang dengan hidupan dan terumbu karang yang pelbagai, umpama suatu alam berbeza yang mengagumkan. Bidong, pulau warisan kemanusiaan yang suatu ketika pernah menjadi saksi kepada kesengsaraan mangsa pelarian perang. Di sebalik keindahan ciptaan Tuhan, ada cerita yang ditinggalkan sesudah kem orang hanyut Vietnam ditutup selama-lamanya. Dari tahun 1975 hingga 1990, dilaporkan hampir 250,000 pelarian Vietnam mendarat dan menjadikan Pulau Bidong tempat berlindung setelah lari dari pemerintahan komunis di negara mereka. Jasa Bidong sebagai pulau penyelamat kini akan mendapat signifikan baharu bertaraf ASEAN. Dalam usaha membangunkan kembali sektor pelancongan dan kebudayaan tempatan selepas berdepan dengan pandemik COVID-19, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAK) melalui Tourism Terengganu proaktif dalam merancakkan kembali aktiviti selam skuba di negeri Terengganu. Dan bersempena seminar pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya dalam air ASEAN, Pulau Bidong dengan keunikan tersendiri telah dipilih sebagai lokasi yang sesuai untuk melaksanakan projek pertama mercu tanda mini ASEAN di bawah laut atau singkatannya AUMIL. Sebelum ni dah kita ada monumen-monumen lain yang menggambarkan kebudayaan negeri Terengganu, dan juga kita ada kora-kora yang cukup baik dan terpelihara di Pulau Bidong ini, yang mana menjadi pelengkap kepada aktiviti menyelam skuba untuk datang ke negeri Terengganu lah. 11 monumen unik tukun rekreasi ini juga diyakini menjadi produk pelancongan budaya terbaru bukan sahaja untuk penyelam skuba tempatan, malah dari seluruh dunia. Kampung Tok Badir, Bukit Payung, Kuala Terengganu. Kepakaran dan kemahiran anak tempatan jelas kelihatan dalam penghasilan 11 replika mercu tanda dari negara ASEAN ini. Hanya 3 bulan masa diambil untuk menyiapkan monumen walaupun berdepan kekangan ketika tempoh kawalan pergerakan. Berbekal pengalaman menghasilkan arca dan monumen selama 10 tahun, cabaran ini berjaya ditempuhi pembuat replika Muhammad Najib Muhammad Don. Mula-mula terkejut lah kan. Sebab, yelah, benda yang kita tak pernah tengok kan. Memang kita biasa dah, projek-projek yang laut tu kita biasa buat dah. Tapi ASEAN ni dia melibatkan nama ASEAN kan. Jadi kita rasa bertanggungjawab besar nak buat benda-benda semua ni. Monumen-monumen ni. 11 monumen ini memberi 1001 cabaran. Setiap daripadanya mempunyai perincian tersendiri yang tidak boleh dinafikan. Cabaran yang paling ketara ialah untuk mencari keseragaman saiz secara keseluruhan. Banyak jenis susah lah. Macam ni susah dia besar. Besar, berat. Dengan pattern yang macam Singapura tu bentuk benda hidup. Singa kan. Jadi bergantung pada bentuk lah kan. Bentuk satu benda tu. Kalau benda yang kita boleh senang nak dapat maklumat, jadi senang lah kita nak buat. Memang susah kan ikut kan. Sebab kita tak pernah sampai, kita tak pernah tengok. Jadi tu susah, kita kena banyak buat searching internet, download gambar macam-macam. Sebab benda ni scale, kita membesarkan skala dia kan. Kalau kita ada sumber tu, senang kita buat. Kalau bila kita tak ada sumber tu, susah sikit kita nak buat. Menjelang malam, sesudah perincian terakhir selesai, kesemua monumen akan dibawa ke Pulau Bidong menggunakan tongkang. Dari bengkel, monumen dengan saiz 2x3 meter dengan berat di antara 3 ke 500 kg ini dimuatkan ke atas lori sebelum dipindahkan ke tongkang.
Sepuluh minit perjalanan dari bengkel ke Losong, lokasi tongkang berlabuh. Proses pemindahan dilakukan bermula jam 11 malam kerana tongkang akan bergerak pada jam 4 pagi apabila air sungai pasang. Okey, jalan. Ya. 5 jam kemudian, tongkang membawa 11 monumen bersejarah ini tiba di perairan Pulau Bidung. Proses menurunkan monumen ke dasar laut telah dipertanggungjawabkan kepada Baharim Mustafa, pegawai sains dan pasukan penyelamnya dari Universiti Malaysia Terengganu UMT. Pada tahun 2018 kami buat proposal bersama dengan Jabatan Warisan, dihantar kepada Kementerian Pelancongan HQ Putrajaya, dan pada tahun 2019 lulus. Sebenarnya hanya seminar dia sepatutnya dilakukan di Pulau Bidung. Tapi kementerian telah menambah sedikit peruntukan untuk kami buat projek mini gallery. Setelah dibincangkan dengan peringkat ASEAN Sekretariat, dia minta kita jadikan dia Asian Underwater Mini Landmark. So kita gunalah AUMIL tu. Mengambil masa setengah hari, proses menurunkan monumen yang memerlukan kerjasama dan komunikasi yang tepat di antara 3 penjuru akhirnya selesai. Melepasi titik kritikal dalam keseluruhan proses, kesemua monumen kini sedia untuk disusun atur mengikut ketetapan. Monumen logo ASEAN ditempatkan di tengah, manakala monumen mercu tanda 10 negara ASEAN yang lain disusun di sekelilingnya mengikut susunan abjad. Jarak di antara setiap monumen pula ialah 2 meter, manakala dari monumen ASEAN sejauh 6 meter. Jadi kita kena susun dia, pasak untuk memastikan dia boleh duduk tetap di situ dan boleh bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun ataupun 8 tahun di bawah. So kami nak maintain. Ini bukan tukul perikanan, inilah tukul rekreasi. Kami declare sebagai tukul rekreasi. Sekiranya penyelam-penyelam datang ke Pulau Bidung, seharusnya menyelam di tempat kawasan karang, kawasan cantik sebanyak 3 selaman sehari. So sekiranya ada benda ni, so dia dapat reduce atau kurangkan 1 selaman. Dia bawa kepada tukul rekreasi yang kami letakkan ni. Jadi adakah kita boleh susun dalam bentuk begitu supaya orang dapat tengok dengan cantik? Itulah. Projek seumpama ini memerlukan ketelitian bukan sahaja dari aspek penghasilan, malah lebih penting bahan yang digunakan tidak akan memberi kesan buruk kepada ekosistem laut dan alam semula jadi. Bahan yang kita gunakan adalah daripada kayu, besi, galvanized iron dan fiberglass. Cat adalah cat yang memang untuk marine grade. Apa yang kita senaraikan mengikut apa pembuatan boat fiberglass sekarang. So standard tu kita pakai. Dan kita letakkan monumen kita di tempat kawasan pasir. Mungkin ada mikro kehidupan kecil, tapi yang kehidupan besar, yang ketara di mata tak adalah. Jarak daripada kawasan terumbu karang pun lebih daripada 50 meter. Baik, setelah 5 hari bermula dari proses pemindahan, menurunkan dari tongkang dan kemudian pemasangan di dasar laut, akhirnya First ASEAN Underwater Mini Landmark ataupun AUMIL telah siap sepenuhnya. Tersegap indah di bawah sana pada kedalaman 12 meter dengan keluasan keseluruhan tapak seluas 256 meter persegi. Monumen dari 10 buah negara ASEAN tersebut dijangka akan menjadi tarikan baharu kepada pelancong, khususnya penyelam scuba yang datang berkunjung ke negeri Terengganu. Menghampiri kemuncak, projek ini turut menerima kunjungan Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Keterujaannya terhadap hasil projek ini memberikan keberanian kepada diri beliau untuk turun menyelam bagi melihat sendiri hasil projek tersebut. Gabungan di antara warisan dan budaya serta sukan selam scuba ternyata sesuatu yang unik dan berupaya untuk menarik perhatian ramai ke negeri Terengganu. Saya yakin
Tapak Aumil ini pasti akan menjadi warisan kebudayaan bawah air negara. So, ia meliputi beberapa negara, ada 10 negara. Dan dari situlah bermulanya aktiviti pelancongan. Scuba divers itu memang berminat. Mereka pun nak cari produk-produk baru. Dia pergi diving taklah nak tengok coral saja. Tapi inilah satu keistimewaan. Jadi ikon, mereka akan pergi ke situ untuk mengambil gambar. Itu juga menjadi cara untuk mempromosikan negara kita. Usai kesemuanya, kemuncak keseluruhan projek ialah dengan majlis serba ringkas yang telah diadakan bagi merasmikan First ASEAN Underwater Mini Landmark, AUMIL. Selain menggalakkan usaha memelihara dan memelihara warisan budaya bawah air, AUMIL juga akan memupuk penghargaan budaya yang lebih tinggi di kalangan masyarakat ASEAN. Di semua pulau-pulau kita masih terpelihara, sebenarnya masih banyak tempat-tempat yang menarik, terutamanya kora-kora yang cantik lah. Tapi dengan apa yang dibuat pada hari ini, merancak dan meningkatkan lagi lah. InsyaAllah lepas ni kita akan promosikan tempat ni khususnya kepada diver-diver di seluruh dunia, bukan sahaja di ASEAN. Untuk pelancong asing, memang tak asing lagi di pulau-pulau kita yang cantik lah. InsyaAllah Bidong akan menjadi satu tarikan baru untuk pelancong-pelancong untuk datang ke sini. tahun lalu, perairan Pulau Bidong menjadi tumpuan pendaratan atas nama kemanusiaan. Kini, dasar lautnya yang penuh keindahan menjadi tapak kota mini simbolik kepada penyatuan dan semangat setikawan negara ASEAN, hasil usaha konservasi alam sekitar dan pembangunan pelancongan yang dilakukan MOTEC serta Tourism Terengganu. Sebenarnya kami jumpa tempat tu dengan bantuan nelayan. Turun, bila sampai, sebelum sampai ke dasar, kami dah nampak bentuk pasu berterabur. Hati sebagai seorang penyelam dah berdebar-debar. Okey, aku jumpa harta karun. Pulau Bidong Laut, salah satu daripada 4 pantai di sini telah dibangunkan oleh Universiti Malaysia Terengganu UMT pada tahun 2002 sebagai stesen penyelidikan alami marin. Bertujuan membolehkan pelajar dan pensyarah melakukan penyelidikan berkaitan marin. Dan bermula tahun 2005 sehingga kini, latihan survival laut dan penghayatan warisan SLPW telah diterapkan dalam proses pembelajaran kepada semua pelajar yang berdaftar. Penerapan SLPW dalam proses pembelajaran ternyata tepat berikutan terkenalnya Pulau Bidong ini satu ketika dahulu kerana pernah dijadikan kem orang hanyut Vietnam. Jasa Bidong sebagai bumi penyelamat kepada lebih 250,000 pelarian yang mendarat di sini juga membuatkan ia lebih terkenal daripada negeri Terengganu sendiri. Nilai warisan sejarah di Pulau Bidong juga tidak hanya terhenti di situ. Tidak jauh dari perairan, sebuah tapak peninggalan sejarah telah dijumpai oleh penyelam UMT pada tahun 2013. Sebenarnya kami jumpa tempat tu dengan bantuan nelayan. Nelayan yang melaporkan kepada kami, di sana dia selalu dapat ikan. Tetapi dalam masa yang sama dia dapat juga telinga-telinga pasu atau serpihan-serpihan pasu yang melekat pada pukat ataupun mata pancing dia. Berpandukan informasi daripada nelayan tersebut, Baharim dan beberapa rakan penyelam lain bergerak ke lokasi bagi memastikan berita yang dilaporkan. Apa yang mereka temui pada ketika itu ternyata sangat mendebarkan. Mulanya kami menyelam untuk saja tengok-tengok tak ada apa-apa, nak tengok batu apa ada. Turun, bila sampai, sebelum sampai ke dasar kami dah nampak bentuk pasu berterabur. Hati sebagai seorang penyelam dah berdebar-debar. Okey, aku jumpa harta karun. Stop kat situ, kami tak turun dasar, kami naik balik, minta nelayan bawa kami balik, kami nak ambil kamera. Bila turun, ambil gambar dan sebagainya. Dan masa menyelam tu lah mungkin kita tak bercakap, tak berbakat, ambil, ini perlu dibawa ke museum. Berikutan hasil penemuan itu, UMT
telah mendapatkan kerjasama daripada Jabatan Warisan Negara dan Uzma Archaeological Research dalam usaha mengenal pasti artifak tersebut. Proses pemetaan dan penandaan kemudian dilakukan di tapak tinggalan selain pengambilan sampel untuk tujuan kajian. Dengan bantuan Yayasan Kor Malaysia, dengan bantuan pihak Jabatan Warisan Negara, kita sempat buat pameran di PWTC mengenai penemuan-penemuan tersebut lah. Dan selepas tu barulah timbul rasa patriotisme tu. Jadi hilang rasa nak kaya, dia akan timbul rasa patriotisme, ini adalah khazanah negara. Namun, selaku pegawai sains dalam bidang marin, pengetahuan mereka tentang arkeologi, lebih-lebih lagi di dalam air, amat terhad. Pelbagai kursus dan latihan berkaitan arkeologi telah dihadiri bagi memperkasakan diri dengan ilmu baharu. Kami belajar macam mana untuk mendaftarkan, macam mana untuk pergi makluman kepada pihak Jabatan Warisan Negara. Jadi pihak Jabatan Warisan Negara ni memang banyak membantu. Masa tu kami memang amat jahil lah. Kalau pengetahuan kami mengenai arkeologi bawah air ni, kalau kosong di sinilah, di bawah kosong. Jadi memang tak tahu apa dan kami mula belajar, pergi hadir khusus, buat latihan. Sebab benda dah ada, tapi kami tak tahu macam mana cara paling selamat. Usaha dalam memantapkan ilmu berkaitan arkeologi tidak pernah terhenti dan dilakukan secara berterusan oleh Baharim dan Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan UMT. Ia termasuklah melakukan lawatan ke luar negara dan juga pemerolehan permit untuk aktiviti ekskavasi. Akhir tahun 2017 saya rasa kita dapat permit untuk buat excavation, untuk buat penggalian dan ambil selamatkan, kita panggil penyelamatan artifak. So, setelah kita selamatkan, tak sampai 10%, 10% saya rasa kita selamatkan. Kita jumpa badan kapal, bila kita buat naik dengan banyaknya begitu, dia belajar lagi proses-proses lain. Nak nyah garam rupanya ambil masa 6 bulan hingga setahun. Jadi mana kami nak simpan tempat-tempat tersebut kan? Artifak yang telah diselamatkan dengan kerjasama Uzma Berhad perlu dibersihkan dan dinyah garam terlebih dahulu sebelum sebarang kajian dilakukan. Walaupun nampak mudah, namun proses nyah garam ini memerlukan fasiliti tertentu dan juga perhatian. Kami perlu ada pool yang besar. Kami beli portable pool ya, dengan tong-tong hitam. Kami letak di sini saja. Tapi siapa nak jaga? Bila dikatalogkan, kami susahlah nak letak, menunggu nak tukar air dengan baunya apa semua sekali sebab banyak hidupan marin dah melekat pada tempayan tersebut. Artifak yang telah sedia kemudian diuji secara carbon dating bagi mengenal pasti usianya. Dan hasil kajian mendapati ia adalah khazanah sejarah yang berusia lebih daripada separuh abad. Bila tahu dia berumur lebih kurang 600 tahun dan kapal itu memang berdagang di perairan kita ni, timbul rasa baik kita buat tempat ni sebagai tempat belajar sebab kita tak ada pakar untuk arkeologi bawah air. Dalam usaha memperkasakan diri dengan ilmu berkaitan arkeologi dalam air, Baharim dan rakan sekerja berpendapat bahawa sosial dan sains itu alurnya berbeza. Mereka kemudian bertindak menghentikan proses penyelamatan dan sebaliknya menjadikan ia sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita tengok pendidikan arkeologi lebih kepada pendidikan sosial. Jarang dimasukkan sains. So UMT more to marine science, berkaitan dengan sains marine. Jadi kita nak masukkan sains dalam sosial. Itu kita cuba gabungkan. Jadi bila begini, timbullah beberapa orang dan kami telah bersetuju untuk tidak lagi buat ekskavasi. Kita cuba untuk jadikan tempat ini sebagai tempat latihan untuk melahirkan pakar-pakar negara. Penemuan artifak dan khazanah di negara sudah tidak asing lagi. Ia tinggalan sejarah yang harus dijaga dan dipelihara. Baharim dan rakan juga telah bekerjasama dengan beberapa jabatan lain dalam penemuan beberapa artifak di Melaka baru-baru ini. Pihak Muzium Melaka, pihak Jabatan Warisan jemput kami juga untuk di sana untuk mencari barang-barang peninggalan sejarah di perairan Melaka. Dan nak jumpa pasu yang 1000 tahun, itu lebih excited. Jadi kita rasa satu benda sejarah negara yang kita perlu hargai. Tak perlu kita fikir nak jual. Kalau jual pun macam mana nak jual kan? Kita simpan khazanah kita, suatu hari nanti kita boleh ceritakan kepada orang lain. Sejak proses penyelamatan dihentikan, tapak tinggalan sejarah The Bidong Shipwreck ini hanya dilawati dan tidak terusik. Namun, ia bakal melahirkan pakar arkeologi bawah air dengan penubuhan Pusat Latihan Arkeologi Bawah Air Marin di Stesen Penyelidikan Alami Marin, UMT.
Sekali sahaja kita buat proses penyelamatan dan kalau boleh kita nak fikir macam mana kita nak buat apa yang ada di sana sebagai tempat untuk lahirkan lebih ramai penyelidik, lebih ramai pakar-pakar dalam bidang arkeologi bawah air Malaysia. Khazanah negara seharusnya dihargai dan tidak dieksploitasi. Jika ia berkemampuan memberi dimensi baharu dalam bidang penyelidikan, ia seharusnya dilakukan dengan wajar bagi melahirkan generasi penyelidik yang berdaya saing. Budaya Terengganu yang sinonim dengan sejarah maritim serta khazanah dasar laut dan kehidupan marin haruslah sentiasa dikekalkan. Pemeliharaan semua bentuk budaya dan warisan bawah air harus diberi kepentingan yang sama kerana ia adalah sebahagian daripada warisan kita kepada generasi yang akan datang. Maka adalah ini dimaklumkan bahawa istiadat kerjaan pada hari ini dimulakan sekarang. Raja beralam, penghulu berluak, lembaga berlingkungan, buah pak beranak buah, anak buah duduk bersuku-suku. Berapa suku Dua boleh. Bagi generasi milenial, terutama bukan yang berasal dari Negeri Sembilan, pengetahuan mereka mengenai adat perpatih hanyalah daripada budaya popular seperti lagu nyanyian waris ini. Hakikatnya, anak muda dari tanah adat ini juga kurang arif mengenai adat istiadat yang menjadi sebahagian daripada warisan yang dijunjung serta struktur Perlembagaan Negeri Sembilan itu sendiri. Baru-baru ini di Ulu Jelebu telah berlangsung istiadat kerjaan bagi melantik buah pak yang baru. Perlantikan dibuat selepas berlaku kekosongan bagi jawatan berkenaan ekoran kematian penyandangnya, Abu Zarin Ma'ruf, pada 1 Disember 2020. Secara ringkasnya dalam hierarki pemerintahan adat perpatih, buah pak adalah ketua bagi perut atau unit kecil komuniti yang diwakilinya. Kita pernah mendengar perbidalan adat menyebut bahawa anak buah kan dia melantik buah pak melantik lembaga pula dia melantik undang sesuai dengan Akta Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1959. Undang-undang ini pula semuanya punya kuasa dalam beberapa fasa untuk melantik Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi itu antara peranan-perananlah buah pak ni pula dalam proses daripada sudut kita boleh melihat peranannya dalam komuniti, dalam perut-perutnya sebagai ketua yang boleh menyelaraskan pergerakan ataupun standardiskan perjalanan adat dan juga hal ehwal urus takbir di komuniti perut masing-masing. Pertama, yang kedua kita melihat peranannya pada sudut melantik lembaga-lembaga di atas. Hasil muafakat, 4 ibu suku waris berundang Ulu Jelebu bersetuju melantik Zulkafli Ahmad, 58 tahun, sebagai buah pak yang baharu dikenali sebagai Tok Beremban. Jawatan Tok Beremban akan digilirkan kepada 4 waris perut di Hulu Jelebu. Hulu Jelebu ni dia ada 4 perut, tapi buah paknya 1. Berbanding dengan macam contoh waris berundang yang lain, dia 1 perut mungkin ada 1 buah pak. Kalau 3 perut ada 3 buah pak. Maksudnya setiap perut tu ada ketua-ketuanya. Tapi Hulu Jelebu ni dia pelik sikit. Dia tu keunikannya. Dia ada 4 perut yang berbeza tapi ketua buah paknya adalah 1. Bila orang tu dah meninggal, saya rasa saya lah jadi tunggak dia. Di situlah saya rasa beban memang amat berat lah. Dari segi dari segi tanggungjawab untuk memikul peranan sebagai buah pak tu untuk memperkasa adat tu sendiri. Walaupun telah lama dilantik, namun pandemik COVID-19 yang melanda negara dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memaksa istiadat kerjaan Tok Beremban yang baru ini ditangguhkan. Seiring Negeri Sembilan negeri beradat, maka perjalanan istiadat kerjaan ini perlu dibuat dengan teliti. Ini kerana selain merupakan proses ritual yang penting, setiap istiadat yang dilaksanakan mempunyai falsafah yang tertentu.
Terjemahan proses ini digambarkan dengan jelas melalui penggunaan warna kuning dan barisan kain yang dipanggil lebah bergayut pada langit tempat Tok Beremban dan isteri bersemayam ketika istiadat kerjaan dilangsungkan. Ada lebah bergayut, so dia ada 3 baris. Bahagian depan sekali ini dia ada lebah bergayut, ada 2. Dia menggambarkan, dia falsafahnya adalah itu adalah Tok Beremban, yang mulia Tok Beremban dan isteri. Bahagian yang kedua, lebah bergayut tu dia menggambarkan 4 ibu sokor. Sebab tu ada 4 ibu sokor kan. Kainnya pun macam bentuk kain batik kan. Dan perbarisan yang ketiga itu menggambarkan ada 4 juga. Setiap daripada satu tu mewakili yang depan ibu sokornya. Maka maksud dia menggambarkan apa? Anak-anak buah atau waris-waris. Jadi ini adalah macam apa? Macam gambaran keseluruhan lah yang lelangit dijunjung atas kebajikan secara bersama dan adat oleh Yang Mulia Tok Beremban tadi yang di bawahnya. Sehari sebelum istiadat, anak-anak buah kampung bergotong royong memasak untuk majlis ini. Manakala Ibu Soko, Maria Ahmad dan isteri Tok Beremban, Hasnah Abu Bakar dengan teliti menyiapkan tepak sirih yang akan dipersembahkan. Jadi nak serahkan kepalanya kat kita. Ekornya kat sini. Saya nampak satu lagi yang jadi permasalahannya, generasi muda ni tak berminat. Jadi saya tengah memikir satu cara mana untuk kita menarik dia. Jadi salah satu daripadanya, saya agihkan dia punya tugas tu. Saya lebih suka kalau dia bagi peluang. Dia bagi peluang, contoh dia, kita bagi peranan dia macam Ibu Sokor. Jelaskan apa dia tugas-tugas dia. Anak waris apa dia tugas-tugas dia. Orang Semendor apa dia tugas-tugas dia. Selepas setahun tertangguh, tibalah masa yang dinantikan. Segala persiapan telah tersedia dan menunggu saat istiadat kerjaan dilaksanakan. Di satu sudut, kelihatan Tok Beremban Zulkafli sedang menyiapkan limau untuk majlis berlangir yang akan berlangsung sebentar lagi. Kali terakhir istiadat seperti ini diadakan kira-kira 20 tahun lalu. Sebagai pembuka upacara sebelum majlis istiadat di Balai Menghadap, upacara berlangir limau akan dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Mulia Tok Beremban Tok Zulkafli bin Haji Ahmad sebagai buapak waris berundang Hulu Jelebu ke tempat bersiram bagi upacara berlangir limau. Kalau ikut dari dalam tergembur daripada waris asal berundang Hulu Jelebu ni, sebagaimana yang saya faham daripada Yang Mulia Tok Beremban sendiri, buah pak sini, kalau daripada dulu-dulu punya cerita, air itu diambil daripada sinilah, laluan sungai Jeram di sini yang di atas Hulu Jelebu, nak menggambarkan memang ini asal telapaknya. Kemudian diambil juga air itu daripada Masjid Warisan Karyah Kampung Kuala Dulang sebagai masjid yang tertua di Negeri Sembilan. Dicampurkan air tadi dalam tempayan tadi, kemudian dimasukkan pula dengan bunga-bunga dan juga limau tu tadi. Dan dia ada 4 bekas. Jadi bermaksud ada 4 jenis bunga yang berbeza-beza yang mewakili setiap perut membawa satu bunga dia diletakkan dalam tempayan, melainkan perut yang terakhir daripada Datuk Beremban ada bunganya sendiri dan juga dia bawa 7 biji buah limau, 7 biji limau. 7 tu menggambarkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, membersihkan jiwanya zahir dan batin. Macam tu falsafah dia lah, falsafah dia. Wallahu a'lam tu. Di Balai Menghadap pula, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Selesai acara bersiram atau berlangir, Zulkafli akan disiapkan bagi istiadat kerjaan di mana beliau akan diisytihar secara rasmi sebagai Tok Beremban. Abu Bakar ke Balai Menghadap. Di Balai Penghadapan, Ibu Soko dan anak waris adat sedia menanti ketibaan beliau. Dengan penuh adab dan takzim, Zulkafli dan isteri melangkah masuk ke Balai Penghadapan dan duduk di kerusi bersemayam. Ini dimaklumkan bahawa istiadat kerjaan pada hari ini dimulakan sekarang. Terima kasih Datuk Yang Mulia.
Sebagai ibu Soko, peranan yang dimainkan Mariah yang juga kakak kepada Zulkafli amat penting dalam majlis ini. Dia memula majlis dengan menyerahkan tepak sirih sebagai tanda mengalu-alukan ketibaan Tok Beremban ke telapaknya. Mariah kemudiannya memakaikan tengkolok di kepala adiknya sebelum menyerahkan 2 keris pusaka yang menjadi lambang kebesaran bagi pemegang gelaran Tok Beremban. Tok Beremban dari perut Kampung Tengah untuk memakaikan destar dan menyerahkan 2 keris pusaka adat kepada Yang Mulia Datuk. Majlis mempersilakan. Zulkafli kemudiannya mengucup keris berkenaan sebagai tanda menerima perlantikan itu. Saya Ibu Sokong Tua kepada Yang Mulia Datuk Beremban, perut Kampung Tengah, Puan Mariah binti Ali Ahmad, mewakili semua ibu sokong, anak-anak waris, orang-orang sebenda dan tali-tali waris asal berundang Ulu Lebu, memperakui dengan sahnya bahawa kami semuanya berada dengan penuh ketaatan di bawah riayah dan inayah Datuk Adat. Selesai ikrar taat setia yang dibaca Mariah, ibu Soko lain serta wakil anak waris secara bergilir tampil menghadap bagi mengucapkan tahniah atas perlantikannya ini. Walaupun peranan jawatan adat ini tidak begitu menonjol dalam sistem pentadbiran moden, namun kewujudannya mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupan seharian komuniti ini. Berbekalkan pepatah, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitabullah. Kepatuhan kepada struktur suku ini bukan sahaja menjadi tali pengikat, malah sebagai tonggak yang membentuk jati diri mereka. Tidak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Zaman berlalu dan tahun beredar, namun keteguhan adat yang bersendikan agama nan satu tetap terpelihara menjadi bekalan generasi akan datang. Hello， 我是泡泡，我回来啦！有些朋友可能会问，泡泡这些年去了哪里呢？今天我就来告诉你，这些年我都去了哪里，做了什么。从创台开始，我和八度空间就自制了无数开拓视野的节目。第一年拍火架，我现在很感慨，是因为呢，就是10年前有来过，然后他现在还是在这里，蛮开心的。不断探索国内外的风土人情。Thank you for coming on to the show. 哪怕日新月异，我们依然坚信电视直播的魅力。Hello， 大家好，欢迎收看今天的886时事。每天送上最新最关键的资讯，我们时刻寻求突破。不但开启了本地选秀节目的先河，也曾自制许多脍炙人口的本地电视剧。Memang daripada kecil dulu, daripada saya sekolah dulu, saya memang tengok TV lah. Pernah? Mesti pernah. Saya tengok TV. Ya, saya pernah tengok primary school sampai sekarang. Channel ni bagi saya, dia satu channel yang urban dan dia modern. Singing shows, dan ada dramas, ada international punya movies as well, international series. Dari segi hiburan pun sangat variety, ada banyak program dari lokal dan overseas juga. Saya menonton ATV sejak masih sangat kecil mah. So I think for me it's very traditional TV show lah. Mengikut pengiraan saya, dia dah 18 tahun. 18 years old, 18. Saya tahu 18 tahun dah. ATV tahun ini sampai 18 tahun. The great idea and you give it to a bad team, the great idea will turn bad very fast. If there's a bad idea given to a great team, the great team will either change the idea to make it better or just throw away the idea and come up with a better idea. Nama saya Ahmad Izam Omar. Saya merupakan di antara tim yang melancarkan ATV pada tahun 2004. Jadi saya dibawa masuk pada hujung tahun 2003 untuk melancarkan satu stesen TV yang lain daripada yang lain. Sebab TV3 memang memang power kan, nombor satu. Tetapi ada beberapa peminat rancangan TV yang mau melihat benda-benda yang lain.
berbahasa Inggeris ataupun ada style yang lain, dan juga rancangan berbahasa Cina dan juga Korea. Boleh saja letak kat TV3 tetapi dah airtime dah habis. jadi kata apa kita buat satu season TV yang baru untuk golongan ni. Di antara yang paling dekat di hati adalah program Malaysian Idol. Bukan sebabnya ia program talent search reality yang biasa-biasa yang selalu ada, tetapi ialah satu rancangan yang saya rasa buat pertama kali mendapat perhatian daripada seluruh masyarakat Malaysia. Masa Jacqueline Victor menang, saya toleh ke belakang, saya lihat peminat audience badminton, kerana tak kira race background ke apa ke, semua di sana semua melompat. Tak kira lah Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua ada. Jadi saya rasa begitu, masa tu terharu sangat sebab mereka semua menyokong. Dan of course Jacqueline Victor memang sangat baik dan sangat bagus, dan I think that one pada kami semua adalah satu kenangan yang begitu manis sekali lah. Saya bermula dengan Media Prima dengan 8TV pada tahun 2011, dah 11 tahun. Mula-mulanya saya terlibat dengan 8TV dalam bahagian pemasaran. Saya juga terlibat dalam bahagian production, bahagian sales, dan sampai sekarang saya ditugaskan sebagai Ketua Pegawai Operasi untuk 8TV. Dalam bidang media memang sangat challenging. So apa yang kita tengah buat adalah untuk analyse setiap pekerja dia punya strength and their weaknesses. So dengan ni kita kena memastikan setiap orang memainkan peranan yang penting. Ada yang terlibat dalam bahagian production, ada yang terlibat dalam operasi dan juga marketing, pemasaran dan juga untuk drive the revenue. Buat masa ni kita dah banyak buat restructuring. So, memastikan setiap orang memainkan peranan yang penting dan diletakkan dalam area yang tertentu. TV bermula tahun 2004. Masa tu kita disegmentasikan. Kita ada urban programming and Chinese programming. Yang urban yang popular buat masa tu macam Malaysian Idol, So You Think You Can Dance, One in a Million, Showdown. Bahagian Chinese kita ada Project Superstars. Lepas tu kita ada beberapa lagi rancangan reality Cina, bahasa Cina yang memupukkan talent yang baru. Memang ada banyak program yang flagship yang sejak kita started sampai sekarang masih berturut-turut. Yang paling popular sampai sekarang saya rasa dalam kalangan semua rakyat Malaysia yang akan ingat program 8TV adalah Hoca. Buat masa depan untuk 8TV, kita akan fokus kepada banyak local production, Chinese local production yang fokus dekat news and current affairs, reality TV shows yang memupuk lebih banyak talent muda untuk masa depan, serta program yang mengenai tradisi dengan culture yang unik. TV ke social media, semua ni adalah platform. Yang paling penting adalah konten. So yang paling penting yang apa yang kita akan terus menuju adalah untuk menghasilkan lebih banyak program yang berkualiti. Dengan adanya konten yang berkualiti, dekat manakah kita tayangkan program tu, orang akan tengok. Sebab ianya linear TV. Linear TV tu artinya TV yang kita lihat mengikut masa. Pukul 4 ada ni, pukul 5 ada, pukul 6 ada tu. Jadi linear kan. Jadi ini TV tradisional. Sebab dia TV yang tradisional, maka dia akan menarik perhatian sekelompok masyarakat yang masih suka. Dan masih ramai lagi suka yang seperti itu. Jadi oleh itu, ATV harus konsentrasinya pada bangsa Cina. Kerana bangsa Cina ramai lagi yang masih melihat, yang lagi yang berumur masih lagi melihat TV begitu. Saya rasa sekarang memang strategi mereka adalah tepat. Dan saya memang doakanlah sentiasa sukses untuk ATV.
Saya rasa AKTV masih relevan sekarang sebab dia ada banyak program yang sangat menarik. It's actually opportunity for audience, untuk lagi-lagi mass audience yang macam related tu, suka tengok drama, Chinese drama and then Chinese news. So ATV is the right channel lah. Especially masyarakat Cina lah, sebab inilah the only free Chinese station in this country kan. ATV akan sentiasa menjadi relevan kerana pemilihan program yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan orang seperti saya. Hai ATV, selamat ulang tahun ke-18. Selamat hari jadi yang ke-18. Happy birthday ATV. Happy birthday ATV. Selamat ulang tahun ATV ke-18. Congratulations AKTV and happy birthday. Kerana ulang tahunnya ulang tahun 18 iaitu 18. I want to say that there will always be 18, one ATV. I hope AKTV in the future can grow with me together. Moving forward, ATV will continue to strive. 18 tahun tu bagus. Harap ada lagi 18 tahun yang lagi satu dan lagi satu dan lagi satu. Terus maju dan sukses. Banyak-banyak tunjuk program-program yang best lah. Produce lebih banyak program hiburan untuk menghibur kita punya penonton. 18年来，我们打造过无数巅峰时刻，把很多的不可能变成可能。盛放18，精彩可期，本地最霸，原创第一。